Seterusnya saya ingin menyentuh berkaitan dengan pengkalan data padu. Pendek sangat 12 minit. Sehingga 2 Mac 2024, seramai 4 juta orang telah mendaftar termasuk penjawat awam. Jumlah ini adalah sekitar 18% daripada keseluruhan 21.97 juta orang yang berumur 18 tahun ke atas. Jadi secara keseluruhan selepas dilancarkan pada 2 Januari dan sehingga 2 Mac dalam tempoh ini hanya 18% yang mendaftar. Pada pandangan saya, terdapat pelbagai perkara yang perlu diteliti dan diperhalusi oleh kerajaan berkaitan dengan sistem padu. Pertama, berkaitan dengan keselamatan data-data. Ini telah disentuh oleh pelbagai pihak, termasuklah dari pihak kerajaan sendiri. Jadi saya tak nak sentuh berkaitan dengan perkara itu. Kedua, berkaitan dengan maklumat yang perlu diisi. 39 maklumat yang perlu disemak, dikemaskini atau dimasukkan. Ada maklumat yang rakyat secara umumnya lihat tidak ada keperluan untuk mereka memasukkannya kerana maklumat tersebut telah ada dengan kerajaan atau agensinya. Sebagai contoh, maklumat berkaitan dengan pendapatan. Rekod pendapatan sebahagian besar rakyat Malaysia ada dengan lembaga hasil dalam negeri. Soalan mereka, mengapa tidak sahaja kerajaan masukkan terus maklumat tersebut atau pre-fill maklumat tersebut dan mereka boleh sahkan. Untuk yang tidak mempunyai rekod di LHDN, sistem padu boleh kena pasti mereka yang tidak mempunyai rekod dan perlu mengisinya. Kalau betul perlu ada dibuat pindaan kepada akta atau undang-undang, mengapa tidak dibuat pindaan terlebih dahulu sebelum dilancarkan sistem padu ini? Ketiga, saya ingin menyentuh tentang keperluan untuk mengisi komitmen atau hutang serta insurans. Dalam sistem ini kena isi pinjaman perumahan, pinjaman kenderaan, pinjaman pendidikan, pinjaman peribadi dan seterusnya maklumat berkaitan dengan insurans. Bagi ramai rakyat, maklumat yang diminta khususnya hutang adalah terlalu peribadi. Jadi mereka pun jarang kongsi di mana-mana domain awam. Hatta LHDN pun tak minta data atau maklumat berkaitan dengan hutang. Jadi rakyat di luar sana tertanya-tanya, kalau nak isi, mengapa perlu isi sampai maklumat tentang hutang? Apakah tujuan maklumat ini diminta? Adakah mereka yang mempunyai hutang yang lebih besar akan mendapat bantuan yang lebih tinggi? Jadi perkara-perkara ini perlu dijelaskan kepada rakyat. Tidak cukup letak di situ dan minta mereka isi, kerana ini adalah bagi mereka maklumat yang privacy bagi pengguna. Keempat, rakyat tertanya-tanya, apakah sebenarnya manfaat yang diperolehi sekiranya mereka mendaftar dengan padu? Ini soalan paling susah saya nak jawab apabila ditanya oleh rakyat di bawah sana, apa manfaat yang bakal diperolehi? Kalau manfaatnya subsidi bersasar, apakah bentuk bantuan yang mereka akan terima? Apakah syarat untuk membolehkan mereka mendapat bantuan tersebut? Berapakah jumlah yang diterima sekiranya memenuhi syarat tersebut? Sebab itu, kenyataan Menteri Ekonomi pada 29 Disember 2023 yang menyatakan jika tidak kemaskini tiada masalah, tapi kalau anda tidak dapat subsidi jangan marahlah. Itu kenyataan Menteri Ekonomi. Ini amat tidak membantu. Kelima dan paling penting, agensi mana yang akan menggunakan atau mengesahkan data-data yang ada dalam padu ini? Dah siap kumpul semua, siapa yang akan menjadi agensi yang akan mengguna data-data yang ada dalam padu ini? Siapa pula yang akan mengesahkan data-data tersebut? Saya tak ada masa sikit. Sekiranya saya ambil contoh. Sekiranya ada 21 orang yang umur 21 juta orang yang umur 18 tahun ke atas telah mengisi padu, katakanlah 75% daripada 21 juta ini ada masukkan 5 jenis pinjaman data, maknanya ada 78.75 juta data points berkaitan dengan pinjaman yang perlu disahkan. Siapa nak sahkan data-data ini? Atau kerajaan akan terima sahaja apa sahaja data yang dimasukkan? Dan apa yang paling penting, seperti mana yang saya sentiasa cadangkan, adalah supaya kerajaan tubuhkan satu agensi khusus seperti mana Centrelink di Australia, yang mana Centrelink lah yang akan jadi badan yang akan menggunakan data-data ini. Sekarang ini siapa nak guna? Siapa yang akan membuat assessment? Adakah LHDN akan membuat assessment tentang berapa banyak subsidi bersasar yang patut diterima? Mereka tak ada kapasiti. Adakah Kementerian Ekonomi akan buat? Itu bukan tanggungjawab hakiki Kementerian Ekonomi. Jadi kerajaan perlu jelas, dan sebab itu kalau saya boleh simpulkan,
Berkaitan dengan padu ini, kerajaan sepatutnya tidak melancarkan dahulu padu, bentangkan kepada rakyat secara keseluruhan mapping kerangka asas apakah padu ini, dan jika dilancarkan subsidi bersasar, apa mereka akan dapat jika mereka anak 3, anak 4 dan sebagainya.